bekas tuannya. Ini panggil maula. Okay. Humran bin Abban ni satu hari dipanggil oleh Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni sahabat Nabi yang masuk dalam senarai 10 orang yang dijamin syurga dan juga merangkap menantu Nabi SAW. Digelar dengan gelaran Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya sebab berkahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi. Kata Humran, anna Uthman da'a biwudu'in. Satu hari Uthman telah memanggil aku, memerintahkan aku untuk aku bawa satu bekas air untuk aku berwudu. Faghasala kaffaihi 3 marrat. Maka pada waktu tu Uthman bin Affan telah membasuh kedua-dua tapak tangannya, yakni kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali. Thumma tamadmad, kemudian dia berkomor-komor. Wastanshaq, dan ia memasukkan air ke dalam hidung. Wastansar, dan dia mengeluarkan air daripada hidung. Thumma ghassala wajhahu 3 marrat, kemudian dia membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, kemudian ia membasuh tangan kanannya sampailah ke siku. 3 marrat, sebanyak 3 kali. Thumma al-yusra, kemudian tangan kiri. Misla dhalik, seperti mana yang dia buat pada tangan kanan. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian ia menyapu air di kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain, kemudian ia membasuh kakinya yang kanan sampai ke buku lali. 3 marrat, sebanyak 3 kali. Thumma al-yusra, kemudian kaki kiri. Misla dhalik, seperti mana yang dia buat pada kaki kanan. Thumma qal, kemudian selesai dia basuh kaki kiri, kata Uthman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku telah melihat Nabi ni berwudu sama macam apa yang aku tunjukkan pada kamu ni. Jadi ini hadis utama kaifiat kita berwudu ataupun bersuci, mengambil air sembahyang, mengangkat hadas yang kecil. Kemudian hadis yang ketiga dan keempat dia sebut sini tentang kaifiat menyapu kepala. Dalam hadis daripada Ali, dia kata masaha bi ra'sihi wahidah. Nabi menyapu kepala dia dengan sekali sapuan. Tak sebutlah macam mana Nabi sapu, cuma sebut berapa kali. Okay. Kemudian datang lagi hadis keempat, hadis daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nabi menyapu kepala Nabi dengan air dengan cara Nabi dahulukan yang di hadapan, kemudian Nabi bawa ke belakang, kemudian Nabi kedepankan balik. Maknanya tangan Nabi yang basah tu Nabi letak di kepala Nabi, permulaan tempat tumbuh rambut ni Nabi sapu ke belakang, lepas tu tarik ke depan balik. Maknanya ini dipanggil sebagai mashah kamilah, basuhan yang sempurna. Okay. Kemudian malam ni kita masuk pula hadis yang kelima. Hadis kelima yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ni sahabat Nabi dan ayahnya pun sahabat Nabi. Abdullah bin Amru bin Al-As. Ini tokoh, dua-dua orang ni tokoh. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, pada menerangkan kaifiat wudu. Qala, dia berkata, thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih, kemudian Nabi menyapu kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Abdullah bin Amru, dia cerita bila mana Nabi menyapu air di kepala Nabi, Nabi masukkan kedua-dua jari telunjuk Nabi ni ke dalam telinga, kemudian Nabi tolak dengan menggunakan ibu jari ni daripada belakang telinga ni. Maknanya Nabi sapu, dalam masa yang sama Nabi masukkan air, Nabi masukkan jari dalam telinga, lepas tu Nabi bersihkan telinga.
sekaligus. Maknanya hadis ni cerita pada kita, waktu Nabi sapu kepala tu, Nabi bukan hanya sapu kepala, tapi Nabi masukkan juga jari ke dalam telinga. Maknanya macam sapu telinga sekaligus, sekaligus dengan sapu telinga. Ini hadis-hadis cerita pada kita kaifiat yang berbeza-beza, menunjukkan kita boleh buat dengan bermacam-macam wajah ataupun bermacam-macam cara. Sama ada kita nak pisahkan, sapu kepala dulu, ambil air sapu kepala, lepas tu ambil air lain basuh telinga, pun ada hadis macam tu. Dan ada hadis ni, hadis riwayat Abu Daud ni, Nabi sekali kan sahaja. Nabi tak ambil air yang baru, tak ada air baru. Kemudian hadis terusnya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir salatan fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumihi." Muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama, iaitu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW kata, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi." Bila mana setiap daripada kita ni bangun tidur, bangkit pada tidur, falyastanthir thalathan, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Sebab apa kena buat macam tu? Kata Nabi, fa inna syaitana yabitu ala khayshumih, kerana syaitan itu telah tidur di dalam rongga hidung itu. Jadi hadis ni cerita pada kita, bangun tidur, antara benda yang kita kena buat ialah kita masukkan air dalam hidung. Ini bukan wudu, ini perbuatan. Perbuatan kita bila mana bangun tidur, kita masukkan air dalam hidung. Sebenarnya ada lagi hadis-hadis lain cerita kelakuan Nabi bila mana Nabi bangun tidur. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, bila mana Ibnu Abbas ni kecil, dia tidur dalam rumah Nabi, dan dia tengok Nabi ni bila mana bangun tidur, Nabi buat apa mula-mula sekali? Perkara pertama yang Nabi buat mula-mula sekali bila mana Nabi bangun tidur, kita biasa duk ingat Nabi baca doa lah dulu. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi mula-mula sekali buat ialah Nabi menyapu muka. Bangun-bangun tidur tu Nabi sapu muka. Sapu dulu muka. Tak baca apa lagi. Yang kedua tu barulah, kata Abdullah bin Abbas, Nabi baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur lah, kebiasaan. Ataupun Nabi baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, panjang, semuka setengah. Ini antara bacaan bila mana bangun tidur. Cuma kita nak buat yang pendek dulu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu Nabi buat apa? Istinthar, masukkan air dalam hidung. Ni riwayat pada Bukhari Muslim, Abu Hurairah. Okey. Yang Ibnu Abbas, dia tengok Nabi first Nabi bangun tidur, Nabi sapu muka dulu. Okey, sapu muka, baca doa, baru Nabi masuk airkan dalam hidung, masukkan air dalam hidung. Okey. Lepas daripada tu, lepas Nabi masukkan air dalam hidung tu, Nabi pun bersugi. Nabi gosok gigi lah. Jadi itu 4 perkara yang Nabi buat bila mana bangun tidur. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai sunnah. Bangun-bangun tidur sapu muka. Kita sapulah muka kita. Macam mana sapu tu, terserahlah sapu muka. Lepas daripada tu kita pun orang kata apa? Baca doa bangun tidur. Okay. Lepas pada baca doa bangun tidur, kita pun masukkan air dalam hidung. Okay. Ini bab-bab yang kita kena beriman pada Nabi. Benda-benda gaib. Nabi kata lubang hidung kita ni tempat syaitan tidur. Kita pun fikir kecil syaitan ni sebab lubang hidung tak besar ni. Kita pula Melayu, hidung pun bukan besar sangat. Bukan Arab hidung besar lagi. Mak Saleh hidung lagi besar. Besarlah sikit syaitan tu. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Syaitan ni dia datang pada mana? Dia datang pada jin. Sebab tu Quran sebut Iblis kana minal jinni. Iblis itu daripada jin, bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih.
Dia telah fasik terhadap arahan Tuhan dia. Dia lawan arahan Tuhan. Okay. Jadi majoriti syaitan yang jahat ni, mereka ialah bangsa jin. Tapi ada tak daripada kalangan manusia? Ada ayat lain Quran sebut tentang ada segelintir manusia ni pun disifatkan dengan sifat syaitan. Tapi syaitan ni umumnya ialah jin. Dan jin ni dia boleh kecil, besar, dia boleh macam-macam. Dia tidak ada jisim macam kita. Macam kita ada tubuh badan, kita ada kulit apa semua. Jin dia tidak ada, sebab tu dia boleh menyerupai macam-macam. Dia boleh dalam wujud yang berbagai-bagai. Sebab tu Nabi sebut tentang binatang-binatang yang sering datang dalam rumah kita, daripada ular ke anjing hitam ke, itu ialah jelmaan-jelmaan jin. Maknanya syaitan lah, maknanya makhluk yang jahat. Halau dulu, kalau dia tak keluar maka kita boleh pukul lah dia. Maknanya boleh jadi itu betul haiwan, itu bukan jelmaan lah. Okay. Nak sebut pada kita apa, jin dia boleh precise, boleh ubah badan dia macam-macam. Boleh jadi besar. Sebab tu kita tengok orang kita, hantu raya besar sama dengan masjid. Kan kita tengok sebahagian orang kita cerita hantu raya sama tinggi dengan tiang elektrik. Kadang-kadang dia boleh besar, kadang-kadang boleh kecil duduk dalam lubang hidung kita. Dan dia boleh masuk dalam salur darah kita. Sebab tu Nabi satu hari, Nabi berjalan dengan Safiyah, isteri Nabi, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni Yahudi. Dia anak kepada Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi yang perang dengan Nabi dalam perang Khaybar. Okay. Nabi berjalan dalam gelap. Daripada jauh Nabi nampak dua orang sahabat tengah berjalan di Madinah. Tapi Nabi tak cam siapa dua orang tu, sebab malam tu gelap. Bila mana Nabi tengok dua-dua orang sahabat tu dia berjalan laju. Mula-mula berjalan elok, jalan elok dua-dua orang. Tapi Nabi perasan dia berjalan laju. Nabi pun kata, fa innaha Safiyah binti Huyai. Ketahuilah ini ialah Safiyah binti Huyai. Ini isteri aku. Tujuan tu Nabi nak iklan, Nabi nak beritahu aku berjalan dengan isteri, bukan berjalan dengan perempuan tak ketahuan hala. Aku berjalan dengan isteri. Maka dua orang sahabat tu kata, faya subhanallah, maha suci Tuhan, wahai Rasulullah, kami tidak sangka buruk pun pada kamu. Maknanya Nabi tu dia beritahu, dia nak tutup sangkaan orang, takut orang kata apa Nabi berjalan dengan perempuan. Tapi itu isteri Nabi. Okay. Lalu Nabi pun kata, fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yajri majrad dam. Syaitan itu dia boleh mengalir ataupun lalu dalam salur darah kamu. Nabi nak sebut pada kita apa? Hasutan syaitan boleh masuk. Dan memang syaitan tu dia boleh masuk pun. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk dalam salur darah kita. Sama ada dia nak ganggu kita, dia nak bagi kita sakit kepala ke apa. Sebab tu antara tanda-tanda orang tu disihir ialah benda-benda macam tu. Dia sakit kepala, dia rasa ketak dada dia, sampingan, kesan-kesan sampingan yang boleh terjadi pada orang tu. Selain daripada ketidakstabilan emosi, duduk saja-saja rasa nak marah, tengok orang ni rasa nak marah, itu salah satu bentuk daripada gangguan lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita, hadis yang kita dengar tadi tu, hadis riwayat Abu Daud tu, hadis riwayat pada Abu Hurairah ni, Nabi kata bangun tidur bersihkan hidung sebab syaitan tidur dalam hidung kamu. Maknanya kita kena tahu itu syaitan lah, itu syaitan. Kita jangan nak timbang dengan logik kita, itu syaitan. Hakikatnya ianya ialah syaitan. Sebab syaitan memang berada dengan kita, terutama bila mana kita dalam keadaan separa sedar, kita tidur ni. Terjaga tengah malam. Dia ada hadis Nabi cerita apa yang kita kena baca. Semua saya tak ingat hadis tu. Dia ada bacaan khusus. Bila mana kita tidur, tiba-tiba terjaga. Ada Nabi suruh baca beberapa kalimat. Minggu depan kita akan bawa hadis tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, yang ni bangun tidur untuk subuh lah. Untuk subuh. Yang ni bangun tidur untuk bersuci apa semua. Okay. Hadis yang ketujuh. Wa anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila kita bangun ataupun bangkit daripada tidur, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, tapi lafaz ni ialah lafaz Muslim. Kata Nabi, bila mana seseorang tu bangkit pada tidur,
fala yaghmis yadahu, jangan dia celupkan tangan dia dalam bekas air yang bertakung, sehinggalah dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali baru boleh celup. Nabi kata sebab apa? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, sebab dia tak tahu tangan dia capai apa waktu malam. Okey. Hadis ni kena faham ikut konteks dulu. Pertama, zaman Nabi, rumah orang-orang Madinah ni ialah rumah yang serba dhaif. Rumah yang berlantaikan tanah. Rumah yang boleh jadi kotoran-kotoran pun ada atas lantai rumah tu. Najis binatang. Sebab kalau tengok dalam riwayat, Nabi SAW, Nabi nak buat saf. Tiba-tiba Nabi tengok ludah di kawasan masjid tu, ludah. Nabi timbuskan dengan kaki sebab lantai masjid tu tanah. Dan sebahagian riwayat Abu Daud ataupun Tirmizi kalau saya tak silap, dalam masjid Nabi tu anjing melintah satu hari, melintah dan dia kencing. Sebab masjid open, terbuka, bukan ada dinding macam kita ni. Jadi dia kencing. Maka Nabi suruh bersihkan air kecil tu dengan cucur air, jiruh air, lepas pada tu timbuh dengan tanah bagi hilang. Okay, nak sebut pada kita, realiti zaman tak sama dengan kita. Okay. Jadi bila satu orang tidur, merujuk pada zaman Nabi, bila mana dia tidur, dia tak tahu tangan dia boleh jadi terkena najis apa-apa yang ada dalam rumah, ataupun badan dia tu pun sendiri tak berapa bersih, mungkin ada najis ataupun benda-benda yang dia tak perasan. Jadi dia bila mana dia nak mandi ataupun nak bersuci pagi bangun subuh tu, dia tak boleh celup, dia kena basuh kat luar. Merujuk kepada suasana zaman tu lah. Sebab zaman Nabi ni, dia macam rumah orang-orang tua kita dulu lah. Kita takung simpan air tu dalam tepayan ke apa. Okay. Zaman sekarang ni taklah kot, semua dah keluar ikut pancuk, semua dah ada dah. Okay. Nak sebut pada kita ikut pada zaman. Tapi kalau kita nak beramal, walaupun rumah kita tak ada lah air yang takung, tak ada kolah, tak ada apa, semua pakai kepala paik, semua pakai shower apa semua, tetap ada juga sebahagian orang ada kolah, rumah ada kolah, dia kena buat macam ni lah. Sebab walaupun rumah kita ni dah elok dah, kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada atas kaki kita tu, hamparan kita, tai cicak ke apa ke, air liur kita ke yang kita tak perasan. Jadi seeloknya kita basuh juga tangan kita sebelum kita celup tangan ataupun nak timba air daripada kolah ke apa. Itu sebaik-baiknya lah, atas nama kebersihan, nak jaga air yang ditakung tu. Hadis ke-8. Wa an Laqit bin Sabirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil baina asabi'i wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu. Asbighil wudu ni maksudnya sempurnakan wudu, maknanya ratakan air pada kawasan-kawasan yang boleh jadi air tak sampai dengan rata, terutamanya kawasan pelipat-pelipat kita ni, sendi-sendi kita ni, antara kata apa, siku apa semua ni ratakan. Wa khallil bainal asabi', dan sela-selakan jari, maknanya kita bila mana kita basuh tu, kita tonyoh sikit jari kita dekat celah-celah ni, nak bagi air tu rata. Okay. Wa baligh fil istinshaq, dan dia masukkan, yakni hirupkan air ke dalam hidung. Baligh ni maksudnya masukkan ke kawasan yang paling jauh kita boleh masuk. Kita masukkan air dalam hidung ni takat mana yang kita boleh tahan, kita okey, elok, tak pening kepala, tak rasa bengang, kita masukkan takat yang paling tinggi. Illa an takuna saiman, kecuali bila mana kita puasa tak boleh. Nabi kata nak masukkan air dalam hidung silakan, nak masuk banyak boleh, tapi waktu puasa jangan. Sebab boleh pergi ke kawasan mulut kita lah. Okay. Nak beritahu pada kita, Nabi ni dia anjurkan pada kita bila mana kita berwuduk, kita bagi clear dan bagi rata semua. Tapi kena faham, Nabi suruh sempurnakan, bukan Nabi suruh guna air banyak. Nabi suruh kita berjimat cermat guna air, tapi Nabi suruh bagi rata.
Sebab tu ada sebahagian sahabat yang basuh tangan sampai ke siku, dia orang basuh sampai dekat dengan bahu dah. Maknanya air tu basah sampai ke sini. Sama juga dengan basuh kaki. Nabi suruh, Quran suruh basuh sampai dekat buku lali. Ada yang basuh sampai nisfus sak, tengah betih dah pun. Yang pertama, hadis dia lah anjuran dia. Yang kedua, sebab anggota-anggota yang kena wuduk ni dia bercahaya di padang mahsyar nanti. Dia ada kelebihan. Itu benda yang kita kena tahu. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW sebut pada kita, bila mana kita berwuduk ni, kita bagi rata pada waktu-waktu yang kita rasa tak selesa. Contoh waktu musim sejuk. Macam kita ni taklah musim sejuk, tapi hujan 2-3 hari ni sejuk lah, suasana jadi sejuk. Okay. Waktu-waktu tengah hari mungkin okey lah. Waktu subuh ni nak ambil wuduk ni subuh. Masa tu kita akan rasalah cabaran nak ambil wuduk tu. Rasa macam ambil lebih-lebih kurang je. Okay. Kita di Malaysia ni tak terasa sangat. Kalau orang yang duduk negara yang sejuk ni dia terasa. Saya pengalaman duduk di Jordan. Jordan ni ada 4 musim. Okay. Dia akan sampai satu fasa bulan 12, bulan 1. Itu waktu kemuncak musim sejuk. Sehingga air pun jadi beku dalam tangki-tangki rumah kita. Waktu tu bila mana kita nak ambil wuduk syabarat, kita basuh pinggang pakai sarung tangan plastik kat rumah. Waktu nak makan, basuh pinggang pakai sarung tangan plastik. Sampai waktu nak kena wuduk nak kena wuduk. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, beza Tuhan nak beri pahala. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, orang yang bila mana dia musafir, dia boleh sempurnakan wuduk ni pahala banyak. Kita bila mana kita berjalan jauh, berhenti R&R, kita letih, kita nak tidur. Berhenti nak salat, kadang-kadang kita ambil wuduk pun lebih kurang sebab kita letih, badan letih. Saya kata saya sendiri, kalau saya balik Terengganu daripada Perlis, berhenti mana-mana R&R, kita ambil wuduk lebih kurang, kita ulur kaki lebih kurang itu. Tapi Nabi kata siapa boleh ambil wuduk, perhati elok waktu tu, pahala dia lebih besar. Waktu kita letih dan waktu cuaca yang mencengkam, cuaca yang terlalu sejuk, kita tetap juga nak ambil 3 kali dalam musim sejuk. 0 darjah ataupun negatif. Saya pernah duduk di Jordan ni, negatif 7 dia punya sejukan ni. Waktu tu kita nak ambil wuduk 3 kali ke sekali? Ramai duk ambil sekali ya. Dalam ambil sekali, ambil wajib pula sebab air sejuk. Okay. Kita nak tunggu air panas, ambil masa. Rumah memang ada lah air panas, benda tu wajib. Okay. Tapi setengah-setengah tempat di Jordan ni, bila mana dia terlalu sejuk, dia ada gangguan elektrik, menyebabkan pemanas air rumah kita tak berfungsi lah sebab tak ada elektrik ni. Okay. Jadi sejuk, terlalu sejuk. Okay. Waktu tu kalau kita boleh ambil komplit 3 kali pula basuh, Tuhan nak beri pahala banyak. Tuhan nak beri pahala banyak. Sebab tu kita ni, kalau kita tengok, Allah Ta'ala nak beri pahala kita pada benda-benda tu. Ada orang dia banyak duit, dia bosan duduk Malaysia, dia pun fikir nak pergi buat umrah. Dia pun telefon ejen, minggu depan dia boleh pergi dah. Tuhan berilah pahala orang macam tu. Okay. Tapi pahala lebih besar bagi orang yang menabung sampai 15 tahun, 20 tahun. Dapat pergi tu kerana tabungan yang ambil masa 10-20 tahun. Pahala dia beza. Kita di Malaysia, kita bulan Ramadan 12 jam, 13 jam. Biasa. Ada sebahagian orang di negara barat puasa sampai 20 jam, 21 jam. Ini tempat-tempat yang Tuhan nak bagi pahala lebih besar lagi kalau kita nak sabar. Sebab tu kita tengok ada orang dia pergi buat umrah bulan Ramadan. Sebab negara Arab ni panas juga. Buat umrah bulan Ramadan, Arab Saudi ni dia punya waktu puasa dia. Saya pernah pergi bulan Ramadan sekali daripada Malaysia. Saya bawa jemaah. Okey. Waktu tu kadar ataupun tempoh puasa sekitar 16 ke 17 jam. Agak lama lah. Sebab kita punya subuh pun pukul 4 lebih. Dan kita akan berbuka sekitar pukul 8 ataupun pukul 7.50. Jordan lagi lama. Jordan kita pernah buka puasa 8.30 baru buka puasa. Okay. Nak cerita pada kita tempoh puasa tu lama. Ada sebahagian jemaah dia nak ambil rukhsah musafir. Boleh lah, saya kata boleh ambil. Tapi nak tahu feeling tu susah lah. Sebab dia mungkin tengok ada sebahagian jemaah
tawaf minum air bulan Ramadan. Tahulah orang tu daripada luar negara, tapi masalah juga minum air depan-depan orang ni. Okey, sebab kita tahu tawaf tengah hari pukul 3 4 petang ni panas. Bukan pukul 3, pukul 11 tu dah pecah panas dah untuk suasana waktu tu. Oh, penjawat awam pun 10 Ramadan yang awal ni dia orang cuti. Sekolah pun tutup Arab Saudi ni dengan sebab terlalu panas. 45 darjah panas siang hari. Okay. Cuma waktu tu kalau kita boleh puasa, kita akan tahu. Kita akan rasa letih lah. Kita tahu pahala tu besar, sangat besar. Berbeza dengan kita tengok sebahagian orang yang puasa dia ada sebahagian tempat 7-8 jam. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana kita berwuduk ni, kita basuh bagi clear tu, Tuhan nak beri pahala. Jadi kita jangan pandang enteng wuduk ni, jangan pandang lebih kurang. Wuduk ni ialah amalan. Kita tak tahu Tuhan nak tengok amalan mana. Sebahagian orang dia tengok, dia duk sangka Tuhan duk perhati amalan lain. Rupa-rupanya Tuhan nak perhati amalan yang kecil-kecil je, nak bagi dia masuk syurga tu. Jadi jangan, sebab tu dalam hadis Nabi kata la tahkiranna minal ma'ruf, jangan pandang remeh benda baik walaupun kecil, hatta menyempurnakan wuduk saja. Maknanya kita nak buat amalan besar, kita nak perang sama dengan Nabi, tak sempat, kita tak boleh. Kita nak perang, berjihad, kita tak mampu. Tapi kita ambil lah amalan-amalan kecil ni yang mungkin boleh jadi nilai ataupun modal untuk Allah Subhanahu Wa Taala tengok apa yang kita buat sehingga kita dapat pahala yang besar di sisi dia. Okay. Kemudian dalam hadis yang seterusnya, hadis yang ke-9, wa an Uthman, daripada Uthman radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Daripada Uthman bin Affan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Nabi SAW ketika mana berwudu, kata Uthman, Nabi akan yukhallil, menyelak-nyelak janggutnya ataupun menyelai janggutnya ketika mana berwudu. Okay. Maknanya Nabi bagi air itu masuk sampai ke kulit dagu. Janggut Nabi, kalau kita tengok dalam riwayat, janggut Nabi ni macam orang Arab lah. Orang Arab ni dia punya janggut dia tebal dan kemas. Dan dia ni kasif. Kasif ni maksud dia lebat. Maknanya sehingga dia menutup bentuk dagu. Lebat lah. Tak nampak dah bentuk dagu seorang tu. Okay. Jadi itu memang tabiat orang-orang kawasan tu. Arab ke, Pakistan ke, India ke, macam tu lah janggut dia orang. Bila mana dia orang ni ada janggut. Okay. Jadi janggut yang tebal tu kadang-kadang dia rapat menyebabkan air tak masuk. Okay. Jadi Nabi ni masukkan juga air. Tapi ada hadis Nabi sapu saja. Dan nampaklah air tu menitik daripada helaian janggut tu, nampak. Okay. Cuma nak sebut pada kita, Nabi sampaikan air tu sampai ke kulit dagu. Kalau yang mampulah. Okay. Tak perlulah kita ambil paik getah pula, nak sembuh pula, tak perlu. Cuma bagi basah cukup lah. Cuma nak sebut pada kita Nabi buat sebab nak bagi air tu sampai. Okay. Hadis ke-10. Wa an Abdullah bin Zaid qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku zira'aihi. Daripada Abdullah bin Zaid bahawa Nabi SAW pernah diberi air sebanyak 2/3 mud, lalu baginda menggunakannya untuk menggosok kedua tangannya, Okay. Hadis ni nak tunjuk pada kita Nabi guna air yang sedikit. 2/3 mud ni, 1 mud lebih kurang 250 ml. Mineral botol, bukan botol yang kecil tu, dia ada satu lagi saiz yang lagi kecil tu, itu 250 ml. Okay. Nabi guna 2/3 daripada mud. Maknanya Nabi guna 1 mud lebih ataupun kurang lagi daripada tu untuk basuh tangan. 1 mud 250 ml. Nabi basuh tangan saja guna 2/3. Maknanya tak habis 1 mud tu. 250 ml tu mungkin 100 ml, gitulah lebih kurang. Nabi guna untuk basuh tangan. Maknanya minima. Hadis nak tunjuk pada kita Nabi guna air sikit dan Nabi basuh tangan tu clear sampai celah-celah ni. Sebab kita kena tahu, pertama negara Arab ialah negara yang kurang air.
Sebab dia negara yang tak banyak sumber air. Okey. Yang kedua, hadis ni nak tunjukkan pada kita Nabi ni dia berjimat cermat bila mana dia guna air. Dia tak guna suka hati dia. Tapi dia guna cukup dan sempurna benda tu. Hadis yang ke-11. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an ghaira al-ma'i alladhi akhadhahu li ra'sihi. Ni hadis yang ke-11 ni nak cerita pada kita cara Nabi basuh sapu air di kepala. Kata Abdullah bin Zaid, dia kata aku melihat Nabi mengambil air untuk membasuh kedua telinga. Nabi ambil air basuh dua telinga. Ghaira ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Nabi ambil air lain. Mula-mula Nabi ambil air, Nabi sapu kepala. Selesai sapu kepala depan sampai belakang ni, okey. Nabi ambil air lain, Nabi basuh telinga pula, sapu telinga pula. Okey. Jadi nak sebut pada kita Nabi asingkan dua-dua. Tadi hadis tadi yang mula-mula awal-awal kuliah tadi, Nabi sekali kan. Kita nak buat yang mana? Silakan, tak ada masalah pun. Sebahagian riwayat Nabi sapu sampai ke tengkuk ni. Bukan Nabi sapu kepala sampai sini. Tapi Nabi bawa sampai ke tengkuk, sampai dekat pertemuan antara tulang tengkuk dengan tulang belakang. Maknanya bawah lagi. Sebab tu kalau kita ingat dulu, zaman-zaman kita, saya dah sama kecil. Okay. Kita orang Melayu, kita belajar Quran, kita akan belajar muqaddam dia panggil. Muqaddam tu. Orang Terengganu panggil Quran kecil. Sini tak tahulah, dia panggil Quran kecil. Padahal Quran tak ada lah Quran kecil besar. Cuma Quran tu dia panggil kecil. Okay. Yang belakang, bahagian belakang dia ada gambar ambil air semayang. Dulu, sekarang ni cetakan saya tak tahu dah ada dah. Okay. Dulu dia ada gambar tu dia ada satu gambar tu basuh leher. Sapu kepala, basuh telinga, lepas tu basuh leher ni. Okay. Saya baca daripada kecil tu saya baca. Maknanya sebelum pada kita baca depan tok guru ni, orang Terengganu panggil pederah. Pederah ni maksudnya tadarus lah dulu. Tadarus Pederah ni maknanya kita baca dulu. Pederah. Sini panggil pederah. Okey. Okey. Jadi saya terbaca. Kita zaman kecil-kecil kita tengok, tak tahu nak buat apa, dah baca dah, kita tengok. Dia kata menyapu leher. Ambil air sapu leher. Okey. Di sisi mazhab Abu Hanifah. Dia sebutlah tu. Dalam muqaddam kecil tu dia sebut. Okey. Di sisi mazhab Abu Hanifah benda ni buat. Ataupun di sisi kita ni kita tak buat lah. Cuma saya nak sebut buku muqaddam kecil tu duk cerita dah perbandingan mazhab. Tapi kita tak perasan lah. Tok guru kita pun dia bukan nak ajar kita ambil sembahyang, nak ajar kita baca Quran tu. Okay. Cuma nak sebut benda tu dah ada dalam silibus kita tu dah ada. Kalau orang perasan. Okay. Cuma kita sebab kita kecil, kita sekolah rendah tu kita ambil wuduk, kita nak tengok gambar tu, kita nak tiru gambar tu. Jadi kita ambil, kita basuh kat tengkuk kita. Okay. Jadi nak sebut pada kita dia ada hadis Nabi pisah 3. Pertama Nabi sapu depan sampai ke sini, belakang kepala ni. Lepas tu Nabi ambil air lain, Nabi sapu telinga, Nabi ambil air lain, Nabi sapu tengkuk. Ada hadis pisah 3-3. Ada hadis Nabi buat 3-3 dengan sekali tadahan ataupun sekali air saja. Maknanya sekali sapu telinga semua sekali je. Okay. Sekali jalan saja. Okay. Ada hadis pisah 3, ada hadis pisah 2. Pisah 2 ni maksudnya Nabi sapu kepala sampai ke leher belakang, lepas tu ambil air lain sapu telinga pula. Dia ada kepala, telinga, leher. Dia ada kepala dan leher, lepas tu telinga, dan dia ada 3-3 sekali jalan tu. Ini semua riwayat ada sebut. Saya dah sebut sebelum ni, dalam bab menyapu kepala ni banyak khilaf mazhab. Cuma mazhab Syafi'i lah yang paling ringan kapasiti sapu air di kepala ni. Iaitu dia kata mana-mana bahagian kepala kita sapu dah sah sapuan tu. Adapun setengah mazhab kata satu kepala. Maliki kata satu kepala. Maknanya kena semua. Maknanya sampai depan sampai belakang, sampai ke leher ni. Sebab tu kita tengok orang mazhab Maliki, dia akan beramal dengan lagu tu. Dia tengok kita, dia akan tengok wuduk kita tak sah lah. Sebab dia belajar pada kecil lagu tu. Kalau ada anak-anak yang belajar di Morocco ni mazhab Maliki kuat. Dia akan ingat kita ni mu'allaf baru masuk Islam. Sama juga dengan kita pergi Turki pun kuat Maliki. Mazhab Maliki ni antara benda yang membezakan kita dengan mazhab Syafi'i, walaupun Imam Malik tu guru pada Imam Syafi'i. Mazhab Maliki dalam bab menyapu kepala ni
dia sapu semua. Sapu sikit tak sah wudu. Semua satu kepala. Mazhab Hambali 1/3, maknanya kena sapu banyak juga lah. Okay. Mazhab Syafi'i paling sikit. Itu yang pertama membeza kita dengan mazhab Maliki. Yang kedua, dalam bab ibadat ni lah, bab solat jamak dan qasar. Kita belajar dalam mazhab Syafi'i ni solat jamak dan qasar. Kita musafir, kita boleh jamak dan qasar. Atas pada 80 km kita jamak dan qasar lah. Adalah peruntukan-peruntukan dia. Kalau kita ada masalah pembedahan ke, sakit ke apa, kita boleh jamak tanpa qasar. Tu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okay. Mazhab Maliki, seseorang tu dia tak boleh jamak dan qasar walaupun bermusafir, tak boleh. Kecuali bermusafir ke Mekah untuk buat haji ataupun umrah sahaja, tak boleh. Yang lain tak boleh. Sebab tu kawan-kawan saya masa belajar, dia orang pergi berjalan Turki, Istanbul. Sebab kita tahu kita musafir, kita duduk 3-4 hari je negara tu. Dia masuk masjid besar Istanbul tu, masjid biru yang baru dibuka. Asalnya muzium, sekarang dia jadi masjid dah. Sebelum ni pun boleh solat, tapi dia tidak iktiraf masjid, tak buat solat Jumaat. Sekarang ni baru buka buat solat Jumaat. Okay. Orang Melayu, orang Malaysia ni, semualah orang Malaysia yang main melancong ke apa semua, dia solat 2 rakaat lah. Maknanya dia solat Zuhur dan Asar sebab jamak dan qasar. Okay. Benda tu menarik perhatian orang Turki, dia tak pernah tengok. Dia tak pernah tengok lagu tu. Jadi kawan saya ni didekati oleh satu orang pakcik tua tengah baca Quran dalam masjid. Dia tengok orang Melayu, orang Malaysia ni main solat apa dalam ni. Okay. Dia masuk solat Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, jamak dan qasar. Datang seorang pakcik tu, dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Kawan saya, dia kata, orang mana? Kita kata orang Malaysia. Lepas tu solat apa? Kata ni solat jamak dan qasar. Kawan saya tu dia belajar sekali jauh dan dia tahulah ini khilaf mazhab. Okay. Sebab orang mazhab Maliki dia tak terima benda ni. Okay. Cepat-cepat kawan saya kata, kami Syafi'i, sebab tu kami solat jamak qasar. Pakcik kata, oh Syafi'i, ingat ke Islam? Dia duk ingat Syafi'i bukan Islam. Patut semayang pelik dia. Dia duk ingat orang Islam ni semua Maliki semua. Tak ada nama Syafi'i. Mazhab-mazhab lain tak ada. Dia sebut lagu tu. Oh, tahulah dia duduk di negeri dia tak pernah keluar tu. Okey. Dia kata, oh Syafi'i, ingat kau orang Islam. Jawapan dia tu menunjukkan dia memang duduk situ, tak pernah keluar mana-mana apa. Kalau dia keluar, kalau dia pernah pergi buat haji ke apa, dia tahulah benda tu, dia nampaklah sikit pun. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia orang tak biasa tengok. Jadi kita, bila mana kita berjalan, kita boleh tengok banyak lah. Okay. Nak beritahu pada kita, itu biasa bagi mazhab-mazhab. Cuma mazhab Maliki, dia menolak solat jamak dan qasar ketika musafir. Nak jamak boleh, tapi kena komplit 4-4, tak boleh buat 2-2 macam kita. Dia tak ada qasar. Jamak dan qasar hanya perjalanan umrah dan haji sahaja bagi mazhab Maliki. Jadi dia orang agak janggal lah tengok. Sebab tu kalau kita tengok, dia orang solat di masjid, kalau dia orang main melancong ke Malaysia, dia orang akan buat 4-4. Cuma nak beritahu, Turki ni pun baru je, dia orang ni baru ada proses islamisasi, dia orang tu baru. Sebelum ni orang Turki dia lama duduk dalam sistem sekular yang agak lama. Daripada zaman Kemal Atatürk dulu. Walaupun Kemal Atatürk dah mati, dia punya kesan dia tu dah tahun 1922 Turki Uthmaniyah jatuh. Naik Kemal Atatürk ni, banyak benda yang dia buat. Antara yang dia buat, dia nak demolish, dia nak buang syiar agama ni. Dia nak buang. Tapi kita kena tahu, orang Turki tak semua benci Kemal Atatürk. Mereka melihat Kemal Atatürk ni sebagai tokoh pembangunan, bapa pembangunan Turki lah. Okay. Sebab dia orang dah biasa duduk dalam situasi sekular macam tu. Sebab tu kita akan tengok cerita orang Turki pakai tudung ni baru 3-4 tahun ni. Zaman Erdogan ni, Rajab, nama betul dia Recep Tayyip Erdogan, tapi Arab panggil Rajab Tayyip Erdogan lah. Okay. Yang dia orang baru nak kenal Islam ni baru 2-3 hari ni lah. Saya tahu sebab pengalaman isteri saya pernah pergi, saya tak pernah pergi pun Turki. Okay. Cuma dia kata bagi orang Turki, dia orang tak bertudung, tapi waktu solat dia orang solat.
Dia orang duduk lepak luar kat taman. Tiba-tiba orang azan, dia orang masuk solat. Dia orang keluarkan tudung dia orang. Habis solat dia orang keluar. Okey. Lepas tu kalau kita pergi kedai-kedai kopi, Muslim bertatu biasa. Minum arak pun biasa. Benda tu baru lagi bagi dia orang. Dan ada yang duduk kawasan jauh. Dia orang solat cuma hari Jumaat je. Solat hari Jumaat je. Seminggu sekali je solat. Yang muda-muda khususnya. Dan dia orang kalau dia orang nak bercium, dia orang bercium je depan masjid pun. Dia orang buat. Azan dia orang masuk solat. Yang bercium tu tadi solat soft pertama je. Nak sebut pada kita apa? Dia punya Islam tu baru. Agak baru. Sebab tu dia orang agak terkejut. Dia orang tak boleh. Tapi adalah jasa. Erdogan sendiri ada jasa dia sendiri. Dia berjaya masukkan Islam, tapi orang tak perasan dia tu ejen Islam. Kalau nak masuk Islam dengan cara masuk direct, agak payah. Sebab kita tahu Turki dia agak fasa agak lama. Dia orang azan, tuan-tuan boleh bayang masjid tu yang agak lama tu, masjid di Istanbul tu ataupun nama-namanya Konstantinopel, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, masjid tu jatuh kerajaan tu, tukar jadi gereja. Naik pula Kamal Atatürk, tukar jadi muzium. Sampai baru-baru ni baru nak jadi masjid balik. Maknanya agak lama. Hampir ratus tahun benda ni. Jadi nak ubah orang yang dah terbiasa dengan cara yang lama ambil masa. Terutama masyarakat yang dah berumur dah. Yang muda ni mungkin dia orang media sosial ni luas, dia orang cepat sikit nak terima perubahan. Cuma nak sebut pada kita itu biasa. Sebab tu kalau tengok sekarang ni negara-negara Arab dia buka orang-orang Turki ni masuk belajar. Di Jordan ni ramai orang Turki main belajar. Jadi dia orang terbiasa dengan solat jemaah di masjid, kehidupan pakai tudung apa semua dia orang boleh tengok. Dulu kerajaan Turki tak buka pun untuk dia orang keluar di Timur Tengah ni, tak ada. Dia orang duduk di negara dia orang sahaja. Dia orang tak maju lah. Setakat ni kita boleh tengok orang Turki boleh bercakap bahasa Inggeris baru setakat ni. Sebab Turki ni dia macam Jepun, dia tak akan berbangga dengan bahasa orang lain. Dia berbangga dengan bahasa dia sendiri. Semua benda nak kena bahasa dia. Dan kita kena tahu Turki ni adalah sebuah kerajaan, sebuah negara yang mempunyai kuasa besar dunia. Walaupun dia taklah sampai PBB tu ada macam Amerika Syarikat, tak. Tapi kita tahu dia punya persenjataan dia agak kuat. Sebab tu dia mampu cabar Rusia, dia mampu cabar. Sebab dia tahu dia kuat. Dia boleh cabar. Cuma dia taklah boleh jadi pencatur pada PBB tu, tak boleh. Okay. Turki daripada dulu sampai ke sekarang pun kuat. Sebab tu kalau tengok, kalau kita baca surat-surat kerajaan Melayu lama dulu, selalu mendoakan Khalifah Turki Osmaniyah dalam solat Jumaat ni. Macam kita duk baca ni lah, ke raja-raja ni. Habis baca Raja Melayu, sebut pula Khalifah. Nak beritahu naungan dia tu hebat lah. Nak sebut pada kita bahawasanya bangsa tu, tapi dia mengalami proses yang agak lama lah. Kita baca sikit lagi beberapa hadis. Hadis yang ke-12 Nabi sebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah bahawa aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar, bercahaya. Umat Nabi ni akan datang dalam keadaan bersinar, bercahaya, putih berseri dengan sebab kesan wudu. Okay. Maka Nabi kata, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, sesiapa yang mampu untuk memperpanjangkan kilauannya, maka buat benda tu. Nak beritahu pada kita, kalau kita mampu nak basuh anggota wudu sampai ke bahu, buat. Hadis ni bila sahabat dengar, khususnya Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, mereka ni kejar kelebihan hadis ni. Mereka kalau berwudu suruh basuh sampai ke siku, tapi dia orang basuh sampai ke bahu. Kaki ada yang basuh sampai ke lutut pun. Nak beritahu pada kita nak ambil kelebihan, bercahaya. Nak sebut pada kita itu, bila mana bercahaya ni maknanya golongan yang baik lah. Bukan bercahaya dia ahli neraka, tapi dia bercahaya ialah itu satu keampunan ataupun satu rahmat yang Tuhan nak beri. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kullihi muttafaqun alaih. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahului yang kanan ketika memakai kasut, selipar, menyisir rambut, bersuci dan segala hal. Kita pergi lalu azan. Kita rabihkan sikit lagi hadis ni. Kata Aisyah, Nabi ni suka dahulukan yang kanan. Maknanya Nabi nak buat apa-apa, Nabi mulakan dengan bahagian kanan. Fi tana'ulihi, ketika mana Nabi ni pakai kasut. Tana'ul ni maksudnya pakai kasut. Tarajjul ni maksudnya Nabi sikat rambut, sisir rambut. Wa tuhurihi, ataupun ketika mana Nabi bersuci. Wa fi sya'ni kullihi, dan pada semua urusan Nabi, Nabi akan suka dahulukan belah kanan. Nak sebut pada kita apa? Kelebihan mulakan dengan belah kanan. Bahkan Nabi SAW beri ancaman pada orang yang buat sesuatu dengan bahagian kiri, terutamanya makan dan minum. Nabi kata, man akala bishimalihi akala syaitanu ma'ah. Sesiapa yang makan dengan belah kanan, dengan belah kiri, maka dia telah makan bersama syaitan, ataupun syaitan makan bersama dia. Nak sebut kepada kita bahawasanya Nabi sangat-sangat menganjurkan belah kanan. Naik kenderaan pun belah kanan. Cuma kita Malaysia tak boleh buat belah kanan. Sebab kita kereta steering kita belah kanan, masuk mesti kaki kiri dulu lah.
Kita tak boleh masuk kaki kanan, kita kena masuk belah penumpang kalau driver nak masuk. Itu kekurangan kereta kita. Kena suruh kerajaan tukar belah kiri baru ikut sunnah balik. Okey. Kalau nak buat lah, cuma nak beritahu itu tempat kita tak boleh nak buat ikut sunnah. Okey. Tapi dalam tempat lain semua belah kanan kereta kita kat luar semua belah kanan. Belah kanan. Jadi boleh belah kanan balik. Cuma nak beritahu pada kita, hakikatnya Nabi kalau Nabi naik unta pun Nabi akan naik belah kanan lah. Naik unta pun semua belah kanan. Motor boleh kita belah kanan. Basikal boleh belah kanan. Kereta tak boleh belah kanan. Cuma lah nak sebut pada kita kena dahulukan yang kanan, makan minum. Terutama makan minum. Saya nak sebut sikit, makan minum ni kita orang Melayu ni makan minum kadang-kadang kita kurang perhati sikit bab makan belah kanan. Saya kata sebab saya kidal. Saya kidal. Tulis tangan kiri. Dan banyak aktiviti saya gagah belah kiri. Daripada kecil lagi, mak saya ni selalu dah ajar belah kanan. Okey. Cuma orang kidal ni dia ada masalah. Makan, kalau makan guna tangan dia boleh makan tangan kanan lah. Makan guna sudu dia jadi kekok sikit. Jadi problem. Tapi sekarang saya okey dah. Tapi cuma kita kena biasa. Di Malaysia ni orang tak apa tegur. Saya jadi boleh tu sebab di negara Arab selalu orang tegur. Orang Arab ni dia ada common sense dalam bab ni. Dia tak boleh tengok orang makan dengan tangan kiri. Maknanya kita duduk kedai makan, tiba-tiba dia tengok kita makan dengan tangan kiri. Dia boleh bangun daripada meja dia dan dia tegur kita. Itu biasa di negara Arab. Kita ingat dia nak marah kita apa, rupanya marah makan sudu tu, suap tu dengan tangan kiri, mesti nak tangan kanan. Saya ingat saya makan dengan satu orang kawan pada Indonesia. Masa tu baru habis kuliah talaki, kita belajar dengan syekh. Kebetulan syekh tu duduk buat jamuan. Lepas selesai, syekh tu orang kaya, dia buat jamuan. Sama-sama student, semua yang datang mana tu semua buat makan. Jadi kita makan nasi cara orang Arab ni makan dengan talam lah. Makan talam, makan nasi. Okay. Sampai waktu nak minum air. Kita biasa tangan kita penuh dengan nasi. Kita akan ambil dengan tangan kiri. Lepas tu kita ampu dengan tangan kanan. Biasa tu. Kita biasa buat lagu tu. Okay. Kawan saya Indonesia ni, dia kata, kenapa dikotori sunnah itu? Tidak dikotori gelas itu, dia kata. Ayat dia tu orang Terengganu kata rapat ke dinding kan. Power ayat dia. Kenapa dikotori sunnah itu, tidak dikotori gelas itu? Dia kata, sanggup kotorkan sunnah ambil tangan kiri. Takut gelas tu kotor, tak mau ambil dengan tangan kanan. Padahal yang tangan kanan tu makanan kau. Yang kita duduk suap ke mulut je pun. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ihtimam. Dia ada orang yang serius dalam bab ni. Baguslah benda macam tu bagus. Sebab tu kita kena berani dan kena budayakan benda ni. Tengok orang makan tangan kiri ni, kalau dia Muslim lah, kalau dia adik-beradik kita, sepupu sepapak kita tanya makan kenduri apa semua, kita boleh tegur benda tu. Kita boleh tegur. Sebab Nabi sebut hadis tu hadis yang sahih. Makan tangan kiri ni syaitan makan sekali. Macam mana? Kalau tak boleh angkat tu bab lain lah. Kalau dia ada masalah, dia lumpuh apa semua, dia ada problem apa, tak boleh angkat, tu keuzuran. Sama juga dengan orang menulis. Macam saya memang tak boleh tulis tangan kanan. Hakikatnya kita akan menulis dengan tangan kiri. Tak boleh. Memang tak boleh nak ejah. Benda yang tak boleh nak buat apa dah. Pengecualian lah, benda tu dikecualikan. Tapi kalau benda yang boleh diajar, dia tak sakit pun, tapi dia kidal yang masih boleh dilatih lagi. Benda tu boleh latih. Sebab saya tahu tu saya kidal dan benda tu boleh dilatih lagi. Boleh berusaha untuk kita makan dengan tangan kanan. Okay. Jadi setakat itu saja perbahasan kita malam ni. Kita berhenti pada hadis tu. Kita sambung pada hadis yang lain. Masih lagi pada bab wudu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.